write the limit as x approaches infinity, positive infinity of fx is equal to L. So dia macam tu. Okay, as x approaches infinity, the fx approaches L. Dia menuju, dia makin dekat, makin dekat, makin dekat. Okay, dia makin menghampiri ke L. So the next one, the limits at infinity. If x move increasingly far away from the origin in the negative directions, then the fx gets closer and closer to L. Then we write limit as x approaches negative infinity fx, dia makin menuju ke L. Nampak tak? Dia makin ke L. Tapi dia tak sentuh L. Okay, so as x approaches in negative infinity, the fx approaches L. Dia makin menghampiri. So to find the limit at infinity, we must realize that the fact is that if n is greater than 0, then the limit as x approaches infinity for 1 over x to the power of n is equal to 0. Okay, and the limit as x approaches negative infinity of 1 over x to the power of n is equal to 0. Macam saya cakap semalam, okay, so 1 over infinity kita kata dia adalah 0. 1 over infinity maksudnya satu kek. Kalau kita bahagikan kepada ramai sangat orang, setiap orang dapat kosong. So any number when divided by infinity, it is equal to 0. So as usual, limit as x approaches infinity, 1 over x to the power of n. Right? Betul ke? 1 to the power of n. So it is, if you try to substitute, kalau kita guna substitute, definitely we can use equal sign. So it must be 1 over infinity to the power of n. X to the power of n. Okay. So the limit as x tends to infinity, 1 over x to the power of n. It is equal to 1 over infinity to the power of n. It depends. When it comes to infinity to the power of n, infinity kuasa 1, infinity kuasa 2, infinity kuasa n is also infinity. So it is 1 over infinity. It is equal to 0. It is equal to 0. So find the limit at infinity for the following. Okay, limit x squared plus 3. Okay, as x approaches positive infinity. Okay. So bagaimana kita nak cari? Okay. As I said, when it comes to infinity, when we play with this infinity, we need to determine is whether positive or negative, right? So based on this one, it must be, if you try to substitute, saya bagi satu idea dululah, the proper solutions nanti kita tengok. So when it comes to infinity squared, tambah 3, betul tak? Infinity kuasa 1, infinity. Infinity kuasa 2, infinity. Tambah 3, this is infinity. So is this positive infinity or negative infinity? Dapat positive infinity atau negative infinity? Ini benda ini semalam kita dah belajar. Kalau infinity, you gantikan, katakan 100, satu nombor yang besar lah, sebab soalan kita tak sampai 100 biasanya. Gantikan 100. So kalau 100 kuasa 2 tambah 3. So 100 kuasa 2 positif kan negatif? Dia positif. Positif tambah 3, positif. So positive infinity squared is positive plus 3. It must be positive infinity. Okay, nanti kita baru tengok proper solutions. Saya brief dululah. So what about this one? This one as well. For this one, okay, if you substitute, we need to substitute 1 minus 5 over negative infinity, right not? So it is equal to 1 plus 5 over infinity.
So it is equal to 1 plus 5 over infinity. Apakah nilai yang ini? Apakah nilai yang ini? Ini adalah apa-apa nombor bila bahagikan dengan infinity dia merupakan kosong. So it's 1. Macam saya kata, kalau kita main dengan infinity, then definitely we need to determine the sign of the number, the sign. Macam mana kita nak tentukan? The sign of the number. Okey, bagaimana kita nak tentukan? Okey, dia macam ni. So, bila dia negatif infinity, kita anggapkan negatif 100. Kita ganti dalam ini. Kita gantikan. 1 tolak 5 per negatif 100. So, is positive or negative? So, is positive. Kita baru buat positif. Ingat, setiap kali kita ada jawab soalan mengenai infinity, so definitely we need to check is whether positive or negative sign. Okay ya? Yang ketiga kalau kamu buat dulu boleh tak? Nanti then you tell me your answer lah. You bagi tahu sajalah jawapan kamu. Then only we look at the proper answer. Okay. So yang ketiga, apa jawapan kamu? Apakah jawapan kamu? Kosong, sir. Kosong. Okey. Ya, betul. So kalau kita ganti kita try Okey, infinity tolak 3. Kalau kosong tak payah test lah. Positif kan negatif. Dia tak ada positif atau negatif. Kuasa 3. So dia adalah 2 per. Infinity tolak 3. Infinity. Infinity kuasa 3. Infinity. Apa-apa nombor bagi dengan infinity, dia kosong. Kalau kosong tak perlulah kita semak. Dia positif or negatif je. No? Okay. Baik. So, kita tengok yang proper one. So, as x tends to positive infinity. So, x squared plus 3 also tends to positive infinity. Maksudnya dia kata bila x menuju ke positive infinity, x kuasa 2 tambah 3 juga menuju positive infinity. Sebab positive infinity kuasa 2 adalah positive infinity tambah 3 adalah positive infinity. So therefore the limit as x approaches positive infinity of x squared plus 3 is equal to positive infinity. Okay, B, as x approaches negative infinity, bila x ke negative infinity, so 5 over x, it is 0. 5 over x tends to 0. So yang ini adalah 1 tolak kosong, iaitu dia adalah 1 tolak negatif kosong. Dia akan jadi 1 tambah kosong. Dia adalah sama dengan 1. Is positif 1. Tapi biasanya saya menggalakkan pelajar you substitute value and test your answer lah. Sekali lagi saya cakap untuk siapa yang tak faham tadi, mula-mula, okay. Okay. So untuk yang ni, mula-mula kita kata 1 tolak 5 per negatif infinity, iaitu 1 tambah 5 per infinity, iaitu adalah 1 kan. 1 kemudian macam mana? Function dia 1 tolak 5 per x. Bila x menuju negatif infinity, maksudnya x ini nombor yang negatif, yang besar. Jadi kita gantikanlah apa-apa 1 per 5 negatif yang besar. You nak ganti sejuta lah, 1000 pun tak apa, negatif 1000 pun tak apa. Dia adalah positif. Jadi kita tulis positif kat sini. Kena biasakan. Di sini kami tak tulis positif. Tapi kalau boleh kita tulislah positif. Okay. So as x approaches positive infinity, x minus 3,
to r cube also approaches positive infinity. Therefore, the limit for x 2 over x minus 3 to the power of 3 as x approaches positive infinity, dia akan jadi 2 per positive infinity kan. 2 per positive infinity adalah sifar, adalah kosong. Okay, next. Okay. So limit at infinity for rational functions. Tadi kamu tengok, kita tengok soalan tadi. Dia limit at infinity apabila x menuju infinity atau limit x menuju negative infinity. Di mana fx ini bukan rational functions, bukan pecahan. So yang seterusnya kita tengok, kalau pecahan macam mana pula kalau pecahan. So pecahan, you may get your answer in term of infinity over infinity. You ganti-ganti, you dapat infinity over infinity. Then you can get the value of infinity over infinity. So teknik dia, ingat yang ni teknik dia. Kalau kita ganti, dapat infinity over infinity. Then teknik dia divide each term by x to the highest power of the denominator. Okay. Okay, apa maksudnya? Baik, kita tengok. Soalan pertama. Okay. Kalau kita tengok di sini Okay. Macam saya kata, langkah pertama, kita nak buat apa? Buat tunjuk ke tak tunjuk tak kisah. Tapi langkah pertama mesti berlaku proses ini. So, semua x kita gantikan infinity. 2 infinity cube tambah infinity squared tolak 3 over infinity cube plus infinity tambah 2. Kalau 2 darab infinity kuasa 3 adalah infinity. Tambah infinity kuasa 2 adalah infinity. Tolak 3, yang ni numerator dia adalah infinity. Yang bawah, infinity kuasa 3 adalah infinity. Tambah infinity, infinity. Tambah 2 adalah infinity. So, bila infinity over infinity, bagaimana kita nak buat? Okay. Mengikut teori tadi. Mengikut teori tadi. Dia kata macam mana kita buat? Kalau infinity per infinity, tolong baca. Siapa-siapa? Divide each term by x. Kena divide each term. Ya. Betul. Baca-baca tak apa, dua-dua baca sentak tak apa. Divide each term by x to the highest power of the denominator. Okay. Ingat bahagikan in Malay bahagikan setiap sebutan dengan x yang mempunyai kuasa paling tinggi di penyebut. Okey, sekali lagi, membahagikan setiap sebutan dengan x yang mempunyai kuasa tertinggi di penyebut. Okey. Boleh Ingat tulis kalau siapa yang tak dapat. Okey. Baik. Langkah pertama. So, soalan tadi soalan tadi, kalau kita nak jawab yang ni, kita ganti, kita akan dapat infinity per infinity. Betul tak? Bila kita dapat infinity per infinity, apa akan jadi? Kita tengok. Kita nak bahagi apa lah tadi kata? Cuba jawab sekali. Bagi dengan highest power denominator. Bila infinity bahagi infinity? Bahagi dengan highest power denominator. Ya, bagi. Okay, denominator. Kita tengok denominator. Ya, good. Thank you. So, kita tengok denominator ni. Apakah X yang mempunyai kuasa paling tinggi? X cube. X cube. Jadi senang sahaja. Maksud dia, semua bahagikan dengan X cube lah. Limit kena tulis lah. X to the power of approaches positive infinity.
Dia adalah 2x³ tambah x² tolak 3 per x³. Ini soalan 2 dia kan? Soalan asal dia kan? Jadi setiap itu kita bagi dengan x³. Setiap satu kita bagi dengan x³. Itu maksudnya. Okey. Okey tak? Jelas? Okey. Kalau jelas, kita tengok the next one. Bila ada x, kena tulis limit. Kalau PSPM, subjektif, kita tak tulis limit, dia terus pangkah dah. Walaupun dia jawab jawapan betul. Ingat, buat remark kat situ. Okey, dia akan jadi yang ni dengan yang ni boleh simplify. Jadi 2. Yang ni dengan yang ni dia jadi 1 per x. Tolak 3 per x³. Bahagi yang ni dengan yang ni simplify dapat 1. Tambah x 1 per x kuasa 2 tambah 2 per x kuasa 3. Okey? Kemudian kalau kita tengok, kita buat ganti. 2 tambah 1 per infinity. Sekarang tak ada x lah. Kita dah ganti 3 per infinity kuasa 3 per 1 tambah 1 per infinity kuasa 2 tambah 2 per infinity kuasa 3. 1 per infinity ni berapa? Kosong. Berapa? Kosong. Yang ni? Kosong. Yang ni pun kosong. Yang ni pun kosong. Betul tak? Jadi dia akan jadi 2 tambah kosong tolak kosong per 1 tambah kosong tambah kosong. Iaitu 2 per 1 iaitu 2. Okey. Boleh tak? Siap tak? Siap dah kan? Boleh sir. Kononnya. Ingat. Boleh lah. Tak siap lagi. Macam saya selalu kata. Macam saya selalu kata. Kalau kita main dengan infinity, elok kita check. Dapat 2 ni positif 2 kan? Negatif 2. Kena check. Positif 2 kan? Negatif 2. Macam mana nak check? Macam mana nak check? Letak balik. Kena Macam mana kita substitute nak check? value. Letak Substitute value. Value apa yang kita nak substitute, kita tengok. X dengan sama 2. dengan X sama dengan menuju satu angka positif yang besar. Yang besar. Berapa? X sama dengan ni nak ganti. X sama dengan berapa? 100. Ya? 100. 100 nak gantilah. 100 kuasa 100. Yes. Positif 100. You substitute lah 100 to the power of 3 multiplied by 2 plus 100 to the power of 2 minus 3 over 100 cube plus 100 plus 2. Is it positive or negative? Sepatutnya kita dapat positif. Okey, positif. Ingat, kalau kita dalam soalan kita sentiasa bear in mind that if there is a infinity or negative infinity dalam soalan kita, so kita kena ingat, sentiasa kena ingat, kita kena check dia positif atau negatif. Okey, saya bagi seminit, kamu cuba tulis jawapan kamu. Okey. Okey. Saya kata yang ini infinity. Yang denominator pun infinity. So, kita dapat apa? Jawapan dia sepatutnya infinity over infinity. So, adakah dalam exam, kalau PSPM, perlu tak kita tulis macam tu? Tidak perlu. Tidak perlu. Yang ini cuma mereka bagi kita faham. Kita ganti, sama ada ganti kat kertas lain atau kita ganti dalam otak kita lah. Conggak dalam otak kita. Okay. So, kalau infinity over infinity, divide each term by x to the highest power of denominator.
Okey. Baik. Kita tengok. Langkah pertama, setiap sebutan bahagikan dengan 3. Okey, kamu pun buat sekali buat sekali. Langkah pertama, setiap sebutan bahagikan dengan 3. Okey, siapa yang join tolong buat sama. Okey, walaupun saya dah cerita dah. Tapi buat sama-sama lah Oh, tadi ada Diana tanya sesihat. Sihat Diana, baru perasan. Sir. Ya. Maknanya nanti Ya, dalam ya. PSPM kita tak gaduh macam tak gaduh substitute untuk dapatkan yang infinity per infinity tu lah. Just divide dengan highest Tak power payah tu. tunjuk. Tak payah tunjuk. Ya. Kita kena substitute sama ada kita substitute dalam otak kita jelah. Conggak jelah. No? Atau kita substitute kan. Tengok ada test to infinity kita. Dan ini ada fractions kan. Quotient kan. Kita panggil quotient. Maka kita agak arah dia mesti infinity over infinity. Okay. Kemudian kalau kita bahagi dengan highest power of x jelah. Okay Boleh nak? Okay, sir. Yang tu tak ada markah. Dan tak perlu pun. Buat pemeriksa confuse nanti. No, okay, thank you. Itu kita cerita PSPM Tak ada. Sir. Ya, nak tanya. Apa? Nak tanya, kenapa tadi dalam example 7 Jangan. clear tak? Example Hello? seven Masa dalam tadi. example 7. Clear. Saya Masa dalam dengar. example 7B tu, kita substitute infinity to as a negative infinity. Mana? Ni 7 7B kenapa kah? kita substitute? B. A kah B? B. 7B Tak apa. B Ya. ini. Kenapa kita substitute? X to infinity to S. Negatif 100. No, negative infinity. Negatif. Kita bawa simbol negatif tu sekali. Malam. Sebab dia yang besar. Nombor yang besar. Nombor yang besar negatif. Oh. Okay, nampak tak? Nombor besar. Ya. Tak ada apa. Okay. Kenapa? Tak dengar pula dah. Nombor besar yang negatif. Jadi kita substitute negatif 100 lah. Nombor besar yang pula. Okey tak? Okey. Tak apa. Kalau tak boleh kita buat sampai boleh. Thank you. Tanya jangan segan. Tak apa. Kadang-kadang kita tak nampak. Sebab itu saya buat slow-slow. Semalam saya tak mau pecut bagi habis kan. Ini sebab dia lah. Okey. Baik. Yang ini tidak perlu. Okey. Baik, yang ini kita setiap sebutan kita bahagikan dengan denominator yang mempunyai kuasa paling tinggi. Kemudian kita try to simplify. Dan definitely untuk yang ini, sini skip sikit daripada apa yang saya cerita tadi. Kita skip satu step. Kita tak payah ganti infinity. Tadi saya buat yang ni kan, 2 tambah 1 per infinity. Tolak 3 per infinity kuasa 3 kan. Tak perlu. So we just simply need to write 2 plus 0 minus 0 over 1 plus 0 plus 0. Tak mau tu gantikan. Penerangan. Okey ke tak? Kelas? Okay. Kemudian kita simplify, we should get 2. After we obtain 2, because we have positive infinity. Okay, good, thank you.
So sebab kita ada positive infinity, then you try to substitute lah positive 100 into this one. Sebenarnya kita pun tak payah ganti pun. Kita agak-agak tengok. Okay, positif. Kuasa 3 tolak kuasa 2. Dah tentu dah. Besar tolak kecil. Dah tentu positif. Tolak 3 sahaja. Atas positif. Ini 100 kuasa 3. Tolak 100. Dah tentu besar. Tambah. Semua positif. Positif bagi positif. So it's supposed to be positive. Kena biasakan macam tu lah. Walaupun sini dia tak suruh kita buat. Ya? Okay, next. Okay, this one I give you 1 minute. Try to solve it. Try to solve it now. Seminit boleh got now. Cuba dah. Okay. Dah dapat jawapan? Kalau kita ganti, tetap dapat infinity over infinity, right? Dah siap ke belum? Kalau belum, saya tunggu. Sebab chapter ni penting. Sebab itu saya buat slow-slow. Sanggup buat 2 kali. Okay. Dah? Sudah? Ada siapa-siapa dapat jawapan tak? Kalau yang dah putus lah, tak ada siapa jawab. Okay, Farhana Fauzi. Ada siapa-siapa dapat jawapan? Hi sir and madam, dah makan? Khabar baik sir. Kosong sir. Kosong tak apa, kita tengok. Ya, jangan takut saya dapat. Ya, kalau kosong tak payah test. Positif kan negatif ya. Good. Kita try, tak apa. Salah itu normal belajar. Okay. Orang yang tak salah itu orang yang tak pernah try lah. Okay. Okay. So for this one. Ya, kenapa? Kosong kita check tengok. So this one, if you substitute, okay, you will get infinity over infinity. Definitely lah, tak payahlah. Kita tu, kalau ada nilai, yang ni sepatutnya kalau ikut kami, tengok kami tahu it's supposed to be negative value. So, tapi nak selamat, you gantilah. Divide each term by x to the highest power of the denominator. Okay. So, kita start sini Start sini. So this one, okay, each of the term, we need to divide it by x squared. X squared. Okay. Boleh? So you will get 1 over x over 3x squared over x squared minus 1 over x squared. So kita akan dapat 1 over x over 3 minus 1 over x squared. Sampai sini dapat, sepatutnya langkah ini kita dapat terus Okay, then kita dapat 1 over infinity is 0, 3 minus 0, right? So which is equal to 0 over 3 is equal to 0. Kalau kosong tak payahlah kita test positif or negatif. Okay, next. Okay, yang ini unik sikit. Okay. Yang ini unik Okay, limit
as x approaches negative infinity for x plus 1 over square root of x squared plus 1. Okay. So if you substitute, definitely we will get infinity over infinity kan. Okay. Yang ni unik, saya cerita sikit yang ni. Ganti kita akan dapat infinity over infinity. So kita bahagikan dengan highest power of x. Okay. So sekarang if you look at the denominator. Okay, x yang mempunyai kuasa paling tinggi. Yang itu apa? Sebutan mana yang mempunyai kuasa paling tinggi? X. X. Ya, X. Kenapa X? Okay, kita tengok. So, definitely this one, limit as x approaches negative infinity. Betul tak? Okay, kita tulis dulu. X tambah 1. Okay, kita nak over kan? Yang ni x squared tambah 1. Kuasa paling tinggi kalau kita sekali imbas, dia adalah x kuasa 2. Betul tak? Dia bahagi dengan x kuasa 2. Sini bahagi dengan x kuasa 2. Disebabkan x kuasa 2 inside the square root. X kuasa 2 inside square root. Square root of x kuasa 2 sama dengan apa? Sama dengan x. So atas itu kita kena bahagikan dengan x. Walaupun nampak dia x kuasa 2. Okey tak? Jelas tak? Jelas. Jelas sir. Jelas Okay, good. So yang seterusnya samalah macam biasalah. So is 1 plus 1 over x over the square root of x squared over x squared. 1 plus 1 over x squared. So dia akan dapat 1 tambah kosong over square root of 1 tambah kosong. Iaitu 1 per 1, 1. Macam saya kata. Bila ada nombor, macam mana kita nak tahu? Positif kah negatif? Nak ganti nilai apa? Negatif. Negatif 100. Kalau you gantikan negatif 100, you agak-agak positif kah negatif? Dia adalah negatif. Dia adalah negatif. Sir. Yang ini, ya. Kenapa? Yang kalau negatif x di squared sini. Tu, Ya. Betul? yang Kenapa? x squared tu cuma dekat bawah je, dekat atas tu x je. Ya. Sebab yang bawah itu square root of x squared. Square root of x squared adalah x kan? Kalau tempat tak ada square root. Betul tak? You bahagikan dengan square root of x squared. Tak jelas. Tak jelas tak apa. Saya terang dengan kaedah lain Okey? Sebelum saya terangkan dengan kaedah lain, kita tahu di sini. So, okey Sebelum saya terangkan kaedah lain, kita sini ya. Kenapa? Dia negatif sebab dia ni infinity negatif Ya. Bila kita buat negatif di sini kita kena buat negatif dan di depan kita buat negatif. Itu kena ingat. Okey tak? Kalau tidak Gayu mesti hairan kan? Satu pernah kenapa tiba-tiba dapat negatif kan? Okey. Dia macam ni. Kita letak negatif di. Okey Nat? Okey. Baik, kalau tu kita tengok satu kaedah lagi Kita tengok satu kaedah lagi sebab tadi ada pertanyaan. Then only we look at the proper one proper solution Okey. Baik. Kalau kita tengok sini, dia adalah limit x tends to negative infinity. Okay. Baik, bawah ini kita tengok atas dengan bawah. Okay. So kita bahagi dengan square root of x squared. Square root of
X squared. Yang ni penerangan yang kedua. Okey, kenapa kita nak bahagikan? Supaya still remember square root of A over B can be written as square root of A over the square root of B. Okey. Kenapa kita nak bahagi macam tu? Okey, supaya yang denominator ni kita boleh gabungkan X squared tambah 1 over X squared. Atas itu adalah X tambah 1 over square root of X squared, iaitu X. Kemudian kita baru guna limit as X approaches negative infinity. A plus B over C can be written as A over C plus B over C. Satu rumus lagi. So dia adalah X over X tambah 1 over X over the square root of X squared over X squared is 1 plus 1 over X squared. Okey, tadi sesiapa yang tak jelas, adakah boleh ikut yang ni laju sikit? Boleh? Boleh sir, boleh. Tadi siapa? Boleh dah Ya. Nah, boleh dah? Nampak tak? Ini penerangan teknik kedua. Dia sama je. Nah, tadi sebab dia square root of X squared, saya terus. Okey. Baik. Tak apa, kalau tak nampak, stopkan saya. Berhentikan saya dan saya akan buat penerangan cara lain lah. So, as usual. Kan? Yang ni bahagi X. Dia buat. So, dia akan jadi negatif X squared. Nampak tak dia keluar negatif dia dah? Nampak? Okey. Sebenarnya, kalau dia combine. Okey. Lepas itu limit Sx plus 1 over this is, they just simply put negative sign. Kenapa saya minta kamu ganti nilai? Kalau tidak kamu confused. Kenapa suddenly we put negative sign here? Kenapa tiba-tiba ada negatif kan? So it is 1 plus 0 over negative square root of 1 plus 0, which is negative 1. Boleh tak? Boleh? Boleh. Ya, ini cara. Boleh, sir. Thank you. So, yang ni cara yang orang kata, orang yang mahir lah dia buat cara tu. Tapi saya buat cara yang untuk pelajar, untuk beginner, untuk yang baru belajar, is better we substitute the value. So, after we get negative value, so all the limit we just simply put negative there lah. Kita cuma letakkan negatif di depan. D. So this one, I give you 1 minute. You try to solve it. You solve it now. Cuba. Senang Penting kena ingat positif ke negatif dah siap? Kalau belum, cakap belum. Belum lagi, sir.
Dapat 1 kuasa. Dapat Sama, dapat satu juga. 1 Satu kan negatif 1? Positif Positif 1 Positif Okey. 1. Okey Udah, awak suara jadi yang tu. Okey. So kita dapat infinity. Kan? Thank you. Okey, kemudian kita divide. Okey, dah tegak. Bahagikan dengan X. Kan? Tapi bila atas ini X, maksudnya bila X you masuk dalam square root, maksudnya adalah square root of X squared. Then only we can combine it. Okay. Kemudian, kita simplify. Right? So, you will get 1 plus 0 over 1 plus 0. So, it's 1. Then, we substitute lah 100 squared. Inside square root here, definitely positive lah. Sebab the domain of the square root is always positive, right? Domain dia sentiasa positif. So, atas sentiasa positif, kalau kita 100 tambah 3 pun positif. Jadi, yang ni adalah positif 1 lah. Kalau tak tulis positif, tak apa. Kalau 1 lah. Kalau kita dapat negatif, di atas pun kita kena keluarkan negatif. Okey. Baik. Habis untuk hari ini. Okey. Baik. Macam biasa, dah habis, kita try sikit. Semalam saya minta kamu guna apa handset punya, orang kata apa, Symbol Lab untuk scan. Kamu try tak? Ada tak?